Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdina hidayatan lisawab. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min qiwamid dunya, al-ulama'u bi ulumihim wal umara'u bi adlihim wal aghniya'u bi sakhawatihim wal fuqara'u bi da'watihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara ini segala apa urusan dunia semua akan berjalan lancar. Allah akan aturkan dengan baik dan berjaya apabila 4 golongan ini menjalankan tugas. Siapakah 4 golongan ini? Rasulullah beritahu, dunia mana sekalipun semua akan kiwam, berjalan lancar. Ya. Yang pertama, al-ulama'u bi ulumihim. Para alim ulama kena menyebarkan ilmunya. Dan yang kedua, wal umara'u bi adlihim. Pemimpin-pemimpin dengan keadilannya. Dan yang ketiganya, wal aghniya'u bi sakhawatihim. Orang-orang yang diberi kekayaan, kemewahan, dia adalah bermurah hati, mengkorbankan di antara hartanya untuk fi sabilillah. Dan yang akhir sekali, wal fuqara'u bi da'watihim. Orang-orang yang ditakdirkan jadi fakir miskin, kita jangan hina, kita jangan sia-siakan, kita harapkan berkat doa mereka. Begitulah teguran ataupun ingatan yang disampaikan oleh Nabi kira-kira 1000 tahun dulu ya. Alhamdulillah malam ini pula Allah nak curahkan ilmu yang Nabi curahkan kepada para sahabat. Allah nak mencurahkan kepada kita yang hadir pada malam ini, khususnya lah ya, dan umumnya kepada seluruh umat Islam. Mana tahulah tuan-tuan dikurniakan kesabaran. Dah pukul 9 lebih masih duduk menunggu. Mudah-mudahan penungguan tuan-tuan itu semua dihargai oleh Allah. Walaupun orang kata sebut penantian itu penyiksaannya. Tapi oleh kerana nanti dalam majlis ilmu semua dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan harapan mana tahulah kalau keadaan dunia sekarang ini Allah menakutkan ya. Ialah kalau Allah turunkan COVID-19 virus ini makin bertambah menakutkan. Tapi insya-Allah ya, mana tahulah
melalui tuan-tuan yang ada ini boleh melapangkan masa berada dalam majlis ilmu, majlis muzakarah kerana Allah, mana tahulah menjadi penangkis bala. Yang pernah sendiri Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi yang Rasulullah sendiri beritahu, Allah mengingatkan kepada kita 4 perkara ini sebagai penangkis bala. Ya. Qala Allah Ta'ala, inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Sesungguhnya kata Allah, bila-bila masa aku nak turunkan azab dan bala bencana di penduduk di muka bumi ini, tak kira di mana. Allah tak sebut dia, cuma sebut inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Ya, Allah sebut penduduk di muka bumi. Ya. Bermakna di seluruh dunia lah. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengingatkan kepada kita, fa iza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabina fiyah wal mustaghfirina bil ashar. Rupanya di bumi Allah, di Malaysia, di Johor Bahru ni, di antaranya ada 3 golongan umat Islam. Ya. Apabila 3 golongan sebagai umat Islam ini, rupanya Allah beritahu apabila ada sarabtu azabi anhum. Allah cantiknya ya. Maksudnya aku akan hindarkan bala atau bala bencana yang sepatutnya aku akan turunkan, tapi rupanya 3 ini sebagai penangkis bala. Dan 3 ini ada pada tuan-tuan, termasuklah malam ini. Siapa? Yang pertama, fa iza nazartu ila ummari buyuti. Masih ada umat Islam mengimarahkan rumah aku, makna masjid dan surau. Ya, masih sembahyang jamaah, masih boleh berzikrullah, lagi-lagi boleh duduk majlis Allah. Ini ya. Ya. Ini namanya mengimarahkan, meramaikan. Ya. Jelas kalau tadi kuliah maghrib di Lakin tadi dah makan kenyang balik, dah rehat dia agaknya. Tuan-tuan baru nak mula. Allah. Masuk wajib tadi. Masya-Allah ya. Tapi oleh kerana Allah beritahu apabila masih ada yang mengimarahkan rumah aku, masjid atau surau, sarabtu azabi anhum tadi ya. Bala bencana itu aku akan hindarkan. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya wal mutahabina fiyah, orang yang berkasih sayang semata-mata kerana aku, bukan kerana kepentingan. Walaupun kepentingan kat dunia Allah kurniakan, tapi bukan kerana itu, kerana Allah. Fiyah itu li ajlillah. Kita melakukan satu perkara adalah semata-mata kerana Allah. Walaupun kita dapat kelebihan dan keuntungan, tapi jangan kerana kelebihan dan keuntungan. Minta maaf, cakap Jawa boleh? Seling saya dia tanya Pak Bilal itu yang pakai. Ya. Ngono tapi ojo koyo ngono. Pak Bilal kata ini. Ini sering saya selalu sebut ni ya. Ngono tapi ojo koyo ngono, maknanya kita ni buat walaupun ada ganjaran pahala surga, tapi jangan kerana surga, jangan kerana ganjaran, kerana Allah. Boleh? Cantik ya. Mana tahulah tuan-tuan yang tak tahu cakap Jawa hari ini boleh cakap Jawa ya. Ngono tapi ojo koyo ngono. Senang saja, bukan susah sangat ya. Lagi-lagi direkod ni, lagi-lagi tanya rekod tadi ya. Ngono tapi ojo koyo ngono ya. Tuan lain tanya dengan kalau ada ya, cantik ya. Jadi kita berkasih sayang semata-mata kerana Allah ya. Suami isteri kasih sayang ya. Pemimpin dan rakyat pun kasih sayang. Ya. Kita jiran pun kasih sayang.
dan seterusnya lah. Ini kalau disebut sampai pukul 10 tak habis nanti. Ya, padahal kita kalau boleh lagi cepat lagi baguslah. 10 minit pun pasal musim virus ni lepas Isyak ni kalau panjang-panjang jadi SOP-nya nanti ada amaran nanti takutnya SOP-nya. Ini alasan penceramah tak nak ceramah jangan panjang-panjang, nak cepat balik. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga tadi ialah menjadi penangkis bala Allah Subhanahu wa taala wal mutabina wal mustaghfirina bil ashar. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada malam ini adalah orang yang ketiga ni tak jadi masalah. Ya, maknanya kalau tidur malam bangun jangan subuh, sebelum subuh kena bangun dulu. Sebelum subuh itu disebut oleh Allah Ta'ala haditsnya wal mustaghfirina bil ashar, waktu sahur. Jadi kalau kita puasa tu Ramadan tu kan, kalau sahur kan sebelum subuh kan 20 minit ke berkurang. Kalau lepas subuh kalau makan itu bukan sahur, sarapan. Tapi disebut kata wal mustaghfirina bil ashar, kena bangun sebelum subuh. Dapat kalau boleh sembahyang 2 rakaat sekurang-kurang, jadi paling tidak ya baca istighfar astaghfirullah rabbi min kulli dzambi wa atubu ilaihi. Rupanya ini menjadi penangkis bala. Dengan harapan mana tahulah, buat contohnya alhamdulillah tuan-tuan yang ada ini, ya, walaupun kalau negara luar Amerika lah Allah kita dengar begitu menakutkannya. Alhamdulillah tuan-tuan yang ada sihat lagi, ya tak? Mesti boleh berjalan lagi. Itu semua di antara tuan-tuan adalah menjadi penangkis bala. Ini satu anugerah, satu pemberian yang Allah kurniakan kepada kita dan kita terima dengan baik, berusaha dan berikhtiar cari jalan. Mana tahulah Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada kita. Lagi-lagi boleh menjayakan majlis ilmu ni. Rasulullah pun sebut, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang suka melurung jalan pergi ke majlis ilmu, besok di akhirat Allah mudahkan jalan untuk syurga. Kan mudah ini. Ya, apatah lagi tuan-tuan yang ada ini adalah termasuk sinarai orang yang diberitahu Rasulullah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, mudah masuk surga. Tapi itulah kena salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Apabila ada majlis ilmu datang, walaupun tuan-tuan yang ada dah ilmunya dah sebanyak mana dah, ya, ilmunya dah banyak, tapi oleh kerana kita datang majlis ilmu bukan kerana nak banyak ilmu, bukan kerana nak ganjaran, bukan nak pahala, tapi kita nak mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasal apa Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di akhir suratul Fajr kan sebut kita nak masuk surga kena ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kan cantik tu ya. Surat Fajr diingatkan oleh Allah Taala, wahai umat Islam yang jiwa yang tenang. Ya. Orang yang dah duduk majlis ilmu adalah jiwanya tenang. Pasal suka berzikrullah. Allah ingatkan ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Orang yang mengingati kepada Allah itu jiwanya tenang. Ya. Jadi kita nak dapat golongan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah lah. Boleh datang majlis ilmu, boleh dengar, boleh terima, boleh faham, boleh yakin. InsyaAllah ya akan menuju ke arah itu. Walaupun kadang-kadang bermasalah macam-macam ujiannya, nak menuju ke arah itu bukan mudah ya tak. Tapi insya-Allah apabila tuan-tuan boleh mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lepas sembahyang pun boleh duduk sebentar ya tak. Fa iza qadaitumus shalah fadhkurullah. Lepas sembahyang zikir dulu. Kalau ikut nafsu biasanya lah. Kalau sembahyang jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi,
Itulah kerana ini cabut lari. Itu cakap Jawa namanya lamcing, salam ke pelencing. Orang Jawa ni dia pakai huruf potong ni, lam, salam, cing, pelencing. Salam coba, tapi bukan tuan-tuan. Kadang-kadang lah, ya. Pasal apa? Menyambut seruan Allah, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Selesai sembahyang, zikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ya. Lagi-lagi kalau tuan-tuan sembahyang berjamaah sehingga imam habis berdoa barulah bersurai kalau tak ada majlis ilmu. Masya-Allah. Satu punya sembahyang jamaah seperti ibadah satu malam. Ini kan satu anugerah, ya. Man shalla ma'al imam hatta yansarifal imam kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa sembahyang jamaah sehingga imam habis berdoa baru dia bersurai, sembahyang jamaahnya bukan 27 saja, 27 dalam tangan pendek kata, tapi itulah diberi keistimewaan oleh Rasulullah, man shalla ma'al imam hatta yansarifal imam, sehingga imam habis berdoa selesai baru kita bersurai. Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis dalam buku darinya kamu dah ibadah satu malam. Saya tanyalah tuan-tuan malam tadi, ya. Malam nanti belum tahu, ya. Malam tadi kan. Ada tak malam tadi daripada maghrib, isyak, subuh tak tidur? Wis sembahyang zikir. Ada tak? Tengok PC-nya. Tuan-tuan dengan orang Seri Melung termasuk yang cakap ni macam lebih kurang lah agaknya, ya. Ya, tapi tuan-tuan ada, ya. Gitulah ibadat. Tak mampu. Lagi-lagi kita masih ada istrinya masih muda lagi manten baru, laki mas. Ya. Tapi oleh kerana dalam diri tuan-tuan, jiwa tu ada ilmu. Ingat Allah beritahu fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Nur akan terpancar hati tuan lepas sembahyang, zikir dulu. Dah tahu ini Al-Quran, diberitahu oleh Rasulullah, man shalla ma'al imam hatta yansarifal imam kutiba lahu qiyamul lailatin. Tiap atas sembahyang jamaah sehingga imam wirid zikir satu doa baru kemudian bersatu, dikira ibadah satu malam. Bermakna dengan sembahyang jamaah saja kita umat Islam ini satu malam. Oleh kerana sembahyang jamaah ikut peraturan tadi, dikira satu malam kau sudah beribadah 5 malam. Itu baru wiridnya saja, ya. Tapi syaratnya sembahyang jamaah, ya. Sembahyang jamaah ikut imam dan bersurainya tunggu imam doa, ya. Pasal apa? Kita nak berkat doanya Pak Imam yang diaminkan oleh para makmum. Allahu Akbar, ya. Alaikum bil jamaah fa innal barakata ma'al jamaah, ya. Lazimkan kamu berjamaah kerana Allah nak turunkan keberkatan berjamaah, ya. Sembahyang je jamaah, wirid je jamaah, tahlil je jamaah, majlis ilmu pun jamaah. Lagi tak payah sebutlah, tapi sebut juga boleh. Yang mana, ya? Tidur pun jamaah. Ya, tidur pun jamaah. Masya Allah. Rupanya keberkatan ni akan kita dapat apabila kita suka berjamaah. Kita suka berada dalam kumpulan yang baik dalam Islam. Masya Allah. Jadi masalah macam inilah kena diajak, kena diberitahu, kena dikempen sekali, 2, 3, 4, 5 kali. Lama-lama masuk ilmu dalam hati kita dah. Allah ingatkan kepada kita, kita duduk majlis ilmu, dengar ilmu bukan dengar, bukan wal mustami'una fil ilmi. Kalau saya bukan wal mubalighuna fil ilmi, bukan saya boleh sampaikan sudah, tak. Allah ingatkan dalam surah Al-Imran, warrasikhuna fil ilmi. Orang yang apabila duduk majlis ilmu, lagi-lagi tuan-tuan yang dah banyak ilmu ini, dengar apa dia sampaikan, meresap dalam jiwa kita. Mana kita yakin, ya, apa disampaikan tadi, ya. Kalau mana tiada lepas sembahyang jamaah tunggu imam doa dikira ibadah satu malam, yakin ini satu anugerah Allah Subhanahu wa taala
umat Muhammad ni walaupun amalnya sikit-sikit tapi berlipat ganda. Ini satu anugerah. Sebab itulah Allah letakkan umat Muhammad ni, letakkan umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kan cantik. Allah sebut kuntum, tum itu domir kepada umat Muhammad. Pasal turunnya Al-Quran kepada umat Muhammad. Ya, bukan turun Quran kepada Nabi Musa, Nabi Isa, lagi ke dia. Ya. Jadi kuntum khaira ummah, kamu sebagai umat adalah umat yang terbaik. Lagi-lagi ditambah lagi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Masih diajak, dikempen benda baik, ayo sampaikan, terangkan berulang-ulang kali, jangan jemu. Ya, yang tak baik pun kena sampaikan. Mana tahulah kalau dulu terlibat, umpamanya lah, bila bisanya dulu masih muda-muda kan ya, lamcing kan ya, ingat mereka tahu besok masih muda-muda kan, biasa lancing. Tapi dah tua-tua ni, dah pincin-pincin, dah umur 40 tahun, 50 ni, apa lagi kita nak ya. Itu semua perubahan yang sering berlaku ni kita kena ubah. Ya. Yang paling kita nak ambil perhatian, Allahu Akbar. Allah tegur dalam surah Al-An'am sana, ya, engkau jangan suka berkawan kepada orang yang memandang ringan dalam masalah agama. Perasan tak tuan ya? Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum laibau lahwa wa laiba wa gharatumul hayatud dunya. Ditegur oleh Allah Ta'ala ya. Tapi teguran ni tak ramai orang boleh baca dan dengar. Mana tahulah malam ini saya baca, tuan-tuan dah dengar, dah tahu, tambah pengetahuannya meresap dalam jiwa kita ya. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum huzwa wa laiba. Kau biarkanlah orang yang dalam masalah agama dipandang ringan, tak ambil berat, dipermain-main. Pasal apa? Umat Islam suka alladzina takhadhu dinahum lahwa wa laiba. Allah terangkan wa gharatumul hayatud dunya, disebabkan kerana dia ditipu dayakan kepada dunia. Ya. Allah, cantik betul lah Allah tegur macam ni ya. Mana tahulah hari ni saya baca, tuan-tuan dia dengar, lagi tambah kuat tuan-tuan ya. Kalau Allah dah sebut wa zaril ladzina takhadhu dinahum huzwa laiba, maknanya engkau biarkan, maknanya kita jangan suka berkawan kepada orang yang masalah agama dipandang ringan, dipermain-main. Tapi jangan musuh, jangan benci dengan dia. Kau jangan suka berkawan dengan dia. Ya, tapi tuan-tuan selalu berdoa. Ya, jangan bermusuh dengan dia. Cuma tinggalkan. Pasal apa? Kalau kita ni macam tuan-tuan yang ini dah rajin, tapi berkawan kepada orang yang pandang ringan dalam agama, takut-takut. Takut-takut saja. Besok lama-lamanya tuan-tuan ikut macam dia. Tahu tak ikut macam dia? Kalau bahasa cakap Jawa lagi ya, ketularan. Ya, ketularan ni jangkit lah. Pasal apa? Suka berkawan kepada orang yang memandang ringan dalam masalah agama. Sebab tu Allah tinggalkan wa dzaril ladzina takhadhu dinahum huzwa wa laiba. Mana bermakna ditegur oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita nak cari kawan yang berjiwa agama, jadi sekurang-kurangnya kita dah tua-tua ni, Allah, kalau kawan kepada orang yang rajin pergi masjid, rajin berzikir, rajin duduk majlis ilmu, kita besok ikut-ikut tau. Ya, cantik ya. Lagi-lagi kalau nak cari bakal isteri, kalau tuan sekarang masih dah jadi dah tak ada isteri apa? Duda? Tak tanya aja.
Ditakdirkan istri nak cari bakal istri, cari istri yang beragama. Boleh? Cari dululah, ya, kan Rasulullah beritahu, ya, tungkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali dina. Kan cantik Rasulullah tanya, kalau kamu nak bernikah, nak cari pasangan hidup, cari 4 perkara. Pertama, kecantikannya. Kedua, hartanya. Ketiga, keturunannya. Yang akhir sekali, agama. Tapi walaupun Rasulullah sebut akhir, tapi Rasulullah tegur, fasfar bizatid din faribat yada. Kalau kau nak cari pasangan hidup, tak dapat apa-apa, dapat yang akhir itu dah okey lah. Yang beragama, taribat yadaka, bahagialah rumah tangga kamu. Masya-Allah. Maknanya, kalau kita yang sekarang ni yang masih ada isteri, ya biarlah ajak dia isteri yang berjiwa agama. Boleh ya? Bukan suruh kahwin lagi. Nanti pula saya kan ini orang apa dengar ni ya. Pak Kiai ini datang sekali ceramah kok suruh kahwin lagi. Bukan suruh kahwin lagi. Yang ada itu diperbaiki agama, ya. Tapi kalau ditakdirkan cari dapat yang beragama, ya alhamdulillah, mana tahu ya. Tapi jangan komplain tahu ya. Jangan komplain. Ini cerita ceramah yang mengatakan, ya, jadi itulah jadi. Pasal apa? Rasulullah mengingatkan, ni'mal aunu ala din al-mar'atu salah. Cantik sungguh ya. Yang memberi pertolongan yang sangat berharga dalam masalah agama ialah al-mar'atu salihah. Kalau tuan-tuan dapat isteri yang salihah, masya-Allah. Ya. Maknanya yang ada itu jadikan al-mar'atu salihah. Boleh ya? Itulah iman itu. Jangan salah terima tadi, bukan suruh kahwin lagi, ingat ya. Tak, ini saya bincang-bincang muzakarah saya. Ya, insya-Allah mudah-mudahan. Tapi kalau ada rezeki, ada peluang, ya alhamdulillah. Lailatul Qadar. Habislah dia datang nak menik itu suruh bayar mas kahwin saja, tak nak ke kau? Ini misalnya contoh saja ya. Jadi begitulah keistimewaannya. Jadi mudah-mudahan kita berusaha cari jalan, mudah-mudahan isteri kita semuanya al-mar'atu solihah. Dan anak-anak kita pun juga mudah-mudahannya, ya, kalau anak-anak kita dia anak perempuan jadi isteri, ya al-mar'atu solihah. Kalau anak-anak lelaki dia kahwin, dia carilah perempuan yang mar'atu solihah. Cucu-cucu kita pun juga ya. Sebab tu diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kan cantik. Semuanya Allah beri paduan, ya. Paling-paling tidak hari-hari kita baca ni. Kurang sekali baca, ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami para suami atau isteri yang baik-baik. Kan cantik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Kan cantik itu ya. Kurniakanlah anak, suami, isteri, anak-anak, keturunan yang baik-baik. Qurrata a'yun, artinya menenangkan jiwa. Artinya kalau mereka ada agama, jiwanya akan tenang. Dia tak ada keluh kesah, tak ada suka marah. Lagi-lagi kita sebagai suami, ya, walaupun kadang-kadang sekali-kali ada juga marah ya, tapi sekali-sekali jangan selalu ditakdirkan sekali. Itu kita walaupun pada zahirnya kita marah dengan isteri, zahirnya saja marah, tapi dalamnya I love you, aku tetap cinta padamu. Boleh? Ngomong penak, cakap senang, ya boleh. Ya sudah. Isteri pun juga, walaupun dia ada tanda, jangan terlalu marah sangat. Ya, pasal dia itu suami aku. Ya tak? Jadi semua ni kalau ada paduan, ada peringatan, alhamdulillah selamat.
Ya, jadi mudah-mudahan. Tapi itulah kalau hari kita baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hari baca. Lagi-lagi kalau sembahyang tahajud malam, sembahyang hajat, tengah-tengah sujud, Allah cantik betul. Yang pernah diingatkan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'u ilallah. Wahai Rasulullah, kita banyak-banyak doa, manakah doa yang lebih jauh didengar, diterima, dimakbul Allah Ta'ala? Apa jawaban Rasulullah? Abdun sajidun yaqulu fi sujudih. Apabila kita sujud, baca subhana rabbil alamin, selakan itu boleh. Rabbana hab lana min azwajina. Baca betul-betul. Isteri pun baca, suami pun baca. Cantiknya. Ya. Kalau boleh satu rumah semua baca lagi, anak-anak lagi suka baca, ya. Kita ajak semua. Nanti mana tahulah berkat suami baca, isteri baca, anak baca, ya, semua baca. Doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harapannya, ya. Wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum. Walau kan bijamina, kalau kau minta aku akan tunaikan, tapi syaratnya minta, jangan tak minta. Ya. Minta kerana Allah, jangan minta kerana kepentingan. Ya. Minta semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita ikrarkan apabila kita nak baca Fatihah kan. Walaupun doa iftitah itu sunat tapi cantik kan. Kul, kalau Quran surat Al-Imran ada kul, tapi kalau kita baca dia tak ada kul kan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Walaupun dua takdir ini sunnah, tapi kalau boleh kita pastikan kita baca. Cantik, ya. Jadi kalau dah sungguhnya sembahyang aku, amal ibadah aku, hidup mati aku, semuanya lillah, kerana Allah, akan itu matlamat. Ya. Tuan-tuan, sekarang ni masih duduk dalam majlis dah pukul 9 dekat 45. Masih duduk tapi kerana Allah. Insya-Allah. Ya, boleh ikhlas hati. Insya-Allah 5 minit lagi berhenti, ya. 5 minit lagi berhenti boleh. Takut lama sangat nanti, ya, insya-Allah, ya. Jadi itu semua kita apabila kena inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Masya-Allah. Sebab itulah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini, kalau mana Al-Quran ke hadis kena dibacakan. Barulah ilmu tu boleh masuk. Ya. Kita sebagai umat Islam ini memang memerlukan ilmu. Ilmu Allah akan beri. Allamal insana ma lam ya'lam. Memang yang dikasih ilmu ialah manusia. Allah tak sebut allamal malaikat, tak tahulah kalau Quran tuan-tuan tak sama dengan surat Alaq kan. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberi ilmu kepada manusia yang mana manusia belum ada ilmu. Tengok tu, ya. Mengapa Allah tak sebut allamal malaikata gitu, ya? Ya. Tapi manusia, mana Allah sayang kepada manusia. Tapi ilmu ni nak masuk dalam dada kita kena selalu dibaca, diterangkan, dihuraikan. Ya, barulah nanti Allah beritahu bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Kan cantik kan dah? Macam mana ilmu boleh masuk dalam dada? Bal huwa ayatun bayyinatun. Kalau ilmu tu daripada ayat Allah Al-Quran, kena selalu dibaca dan diterangkan, bukan dibaca, bukan didengar. Ya, bal huwa ayatun bayyinatun. Cantiknya, ya. Masya-Allah. Jadi apa yang macam ni dibacakan ni, jadi ibarat kata baca doa, ya. Ini kita kena ajak, kena kempen. Jadi apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun Allahu Akbar, ya.
ayatun tu. Bukan taknya bulat, taknya panjang. Ini kalau ya anak-anak tuan-tuan yang belajar di tahfidz ni, kalau tempat saya ada 28 dekat 100 orang, selalu saya pantau dia. Kau ngapalkan Quran, kau belajar Al-Quran, fahami Al-Quran. Itu ayatun bayyinatun, taknya panjang itu jamak muannas salim. Kalau taknya bulat isim mufrad, makna satu. Jadi kalau Allah sebut ayatum bayyinatun, taknya panjang, bermakna jamak. Makna jamak ni lebih daripada dua. Bukan kita baca sekali dua. Kalau boleh selalu baca, begitu juga disampaikan, dijelaskan. Bukan malam ini saja dibacakan, diterangkan. Kalau boleh besok dibacakan pun kau dengar juga. Ya, ataupun kau baca dengan suami isteri nanti balik-balik, ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun ke illa kafirun. Baca sendiri kan dia. Cantik kan? Jadi apabila suami baca, isteri baca, cantik. Ya. Jadi barulah Allah sebut apabila bal huwa ayatun bayyinatun, baru fi suduril ladzina utul ilma, barulah ilmu tu masuk dalam dada. Allahu akbar. Ya. Bukan ilmu tu dalam kitab saja, ya. Al ilmu fi sudur la fi sutur, katanya. Saya kata budak-budak katanya. Al ilmu fi sudur, ilmu dalam dada. La fi sudur, bukan dalam kitab. Ya, kita nak dapat ilmu, kita baca Al-Quran, kita beli kitab kena belajar. Tapi apabila kita dah baca, dah belajar, dah hafal, simpan dalam dada, barulah nanti bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma, baru ilmu nanti Allah masukkan dalam dada kita, baru nampak berkatnya, manfaatnya, kesannya. Ya. Tapi kena ilmu tu kena masuk, bukan hanya dengar saja. Sebab itu Allah sebutkan tadi bal huwa ayatun bayyinatun. Kalau tuan baca para ulama-ulama bahasa ini ditafsirkan, mengapa Allah sebut bal huwa ayatun bayyinatun? Mengapa Allah tak sebut bal huwa ayatun sami'atun, dengar? Bal huwa ayatun qari'atun. Mengapa tak baca, tak bal huwa ayatun bayyinah? Bermakna kita suka baca, kita suka dengar, kita suka duduk baca ilmu. Jelas, walaupun tuan-tuan dah kata orang Jawa, tuan-tuan ada ini kata orang dia pal kecil pal tuan-tuan, ya tak? Kita dengar, rupanya malam ini aku dengarkan yang ketiga, 4, 5, 10, barulah masuk dalam dada kita. Masya Allah, ya. Jadi sambil merayu, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan harapan apabila ilmu itu sudah masuk dalam dada, itulah sebut tadi warasikhuna, ya, kita nak dapat ilmu kena masukkan dalam dada fil ilmi, ya. Barulah orang yang ilmu tu dapat masuk dalam dada, barulah dia berikrar warasikhuna, ya, ilmu tu dimasukkan dalam dada. Kalau baca Al-Quran ini kata baca betul-betul, barulah dia berikrar amanna bihi kullum min indina rabbina, ya, barulah imannya akan bertambah kuat, ya, imannya akan dikurniakan oleh Allah SWT iman yang sempurna, ya. Jadi macam mana kita nak dapat iman yang sempurna? Panduan Rasulullah, 2 minit lagi, ya. 2 minit. Panduan Rasulullah, amal yang wajib dan sunnah ni dijadikan amalan. Pasal barulah kita nak dapat iman yang sempurna. Qala Rasulullah SAW, al-imanu fi suduril mu'min. Iman tu letaknya dalam dada orang yang beriman. Tapi Rasulullah jelaskan cantik, ya.
al-imanu fi suduril mu'min la yutimul iman illa bi tamamil faraidi wa sunan. Iman yang ada dalam dada kita tidak akan menuju kepada kesempurnaan iman melainkan yang wajib, tak payah ceritalah, tapi disertai dengan yang sunnah. Biasanya kan kadang-kadang kalau kita diajar, kalau budak kita dah tuai-tuai pun ala kadar sunat wae kok. Tapi bukan tuan-tuan, tapi kadang-kadang ya. Itulah yang menyebabkan imannya mantul, takut-takut lah ya. Tapi kalau Rasulullah sebut la yutimul iman illa bitamamil faraidi was sunan, iman tidak akan sempurna melainkan kesempurnaan iman apabila yang wajib dan yang sunat disempurnakan, baru imannya sempurna. Yang sedih lagi kata Sarah sambung lagi, wala yufsidul iman illa bijuhudil faraidi wa sunan. Iman tidak akan rosak, iman tak akan ditarik balik Allah Ta'ala apabila mengingkari yang wajib dan yang sunnah. Allahu Akbar. Ya. Di zaman akhir ini orang diajak amal yang surah cukup berat sangat. Orang cerita di Rakin tadi kan ya. Umur 40 tahun, 50 tahun, dah 60 tahun sembahyang sunat 2 rakaat ni, kalau satu sunat 100 orang mati syahid, 2 sunat 200, 3 sunat 300. Tapi itulah oleh kerana tak masuk dalam dada mereka. Tapi bukan tuan-tuan ya. Sembahyang 2 rakaat 5 minit, taruhlah 5 minit, 5-6 minit ya. Kalau satu sunat 100 orang mati syahid, al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Kan jelas itu ya. Satu sunnah seperti 100 orang mati syahid. Tak kira Rasulullah sebut sunnah itu cuma sunnah sembahyang ke apa-apa, sunnah saja kan. Kan semangat ni ya. Ya. Lagi-lagi kalau ada majlis akad nikah dibaca jujur nikah, ada tak jujur nikah baca hadis ini semua pasal yang dibaca oleh juru nikah di negeri juru semua sama. Ya. Apa dia? La yutimul iman. Bukan ayat iman ya. An nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa min. Ini takut ni. Ya. Siapa yang tidak menyempurnakan sunnahku tidak diakui sebagai umat aku. Kalau kita fikir macam kan takut dia. Habis kita dah umur 40 tahun, dah 50 tahun, 60 tahun, dia ajak mengamalkan sunnah, sembahyang sunnah sembahyang, masih ala kadar sunat wae kok. Dia siapa lagi nak amalkan? Ya, tak kita bincang. Kita muzakarah. Ya. Yang rugi bukan Allah Ta'ala, yang rugi diri kita sendiri pasal Allah yang perintah, tapi Allah tidak mengambil manfaat apa yang kita buat. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Ya. Apa yang dilakukan oleh seluruh di alam ini, Allah tidak mengambil manfaatnya pasal Allah dah Maha Kaya. Kita beramal man amila salihan falinafsi. Kita beramal untuk kepentingan diri kita sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Kalau kita tak nak amal, yang rugi yang kita sendiri. Lagi-lagi tadi cerita, kalau dah hatta idza jaa ahadaumul maut, dah mati barulah qala rabbirji'uni, dah mati barulah menyesal, ya Allah balikkan aku hidup lagi. Kalau aku boleh hidup lagi, nyawa aku pulang lagi ya Allah, la'ali a'malu salihan, aku akan melakukan apa saja amal baik fima taraktu yang aku dulu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 9 rakaat amal sunnah tak fikir. Balik lagi ya Allah, kalau aku boleh balik lagi kat dunia, aku akan lakukan apa amal baik yang dulu masa aku hidup aku tinggalkan, aku tak ambil berat. Kata bahasa orang bahasa kita, kalau diajak untuk amal, buat dek saja. Boleh tahu buat dek. Faham tak faham kau punya pasal lah. Dah umur 40 tahun, dah 50 tahun, masih buat dek saja.
Baca surah Ahqaf ayat ke-15 ya. Kalau kau baca nanti baru sedar ya. Masya Allah ya. Kalau umur dah 40 tahun ya, kena sedar ya. Kalau umur dah 40 tahun wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alaiya. Pak Bil pal kecepal tu. Ya. Berilah aku ni ilham. Dah umurku dah 40 tahun, apa lagi agak-agak? Ya. Kalau sembahyang sunat 2 rakaat 5 minit, satu sunat 100, 2 sunat 300, taruhlah 300 sembahyang sunat. Kosong dalam besok di akhirat sekali diperiksa, ditimbang, disampaikan rupanya kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum. Kosong amal kamu. Pasal apa? Engkau tahu tapi engkau tak buat. Tapi bukan tuan-tuan ya, tapi saya sebut ni mana tahulah. Ni mana tahu ya. Jadi rasanya dah siang dah saya ni banyak sangat lagi tak sedap lagi ya, banyak sangat ya. Sikit-sikit jadi, tapi kalau boleh dengar, boleh terima, boleh faham, boleh yakin, tapi jangan benci ya. Ingat ya. Jangan benci. Kalau ada sifat benci, lekas buang. Ya, pasal apa? Baca dalam kitab Muta'al-Batin yang takutkan ya. Ada tak kata Rasulullah besok di hari kiamat yadkhulunan nara majanan, masuk neraka free of charge. Majana ni tak payah tanya, tak payah apa. Nampak saja orang ini tarik kretek beledung menuai lah. Itulah fikir gitulah. Ini cakap Jawa ya. Siapa itu? Kata Rasulullah, man kana fi qalbihi misqalu dzarratin bughdul ulama. Apabila masa kadunya dalam hatinya walaupun satu zarah bencikan alim ulama, termasuk yadkhulunan nara majana. Tapi tuan-tuan tak akan terlibat selamat-selamat. Ya, ini tazkirah saja. Ya. Sebab itu kita kena sami indah. Dah lah, nak berhenti kok cakap lagi. Sekianlah saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahanlah tazkirah pendek ringkas tuan-tuan kena terima dengan baik sambil merayu kepada Allah. Berilah kami hidayah, berilah kami pertolongan ya Allah. Tak ada siapa yang boleh tolong, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah saja yang memberi pertolongan kepada seluruh orang yang beriman, yang gelap jadi terang ya. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang gelap jadi terang. Kan cantik Allah sebut dia. Itu tandanya Allah tolong kepada kita. Ya. Itu kalau kita baca Al-Quran. Kalau tuan-tuan dengar penyanyi, 1 minit lagi ya, boleh? 1 minit lagi boleh? Penyanyi yang terkenal Perami dengan Saloma. Takkan tuan tak tahu ya. Buangkan yang keruh, ambil yang jangan komplain tau. Pak Kai kok nyanyi sekali-kali nyanyi. Pasal biasa ceramah dengar Quran yang tak masuk, tapi dengar penyanyi saja boleh ingat sampai bila-bila dah ya. Buangkan yang keruh, ambil yang jernih. Gila. Sembahyang kita tak ada sunat, itu keruh, ambil yang jernih. Jadi daripada hari ini aku nak sembahyang 2 rakaat dengan apa-apalah sembahyang, biar ada sunnah-sunnahnya. Boleh? Aduh, buangkan yang keruh, ambil yang jernih. Faham tak faham kau punya pasal lah. Jadi sekianlah saja yang saya sampaikan. Tak apa. Wabilal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tegur takut dikecil hati. Kita tak tegur macam mana besok kita adakah kita akan dituduh sebagai macam. Alhamdulillah, itu soalan itu dah dijawab oleh Rasulullah. Ini bukan saya jawab, Rasulullah dah jawab kan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi.
Kalau tahu benda itu salah, kita kena usaha untuk ubah. Cara mengubah macam mana? Kalau boleh, kita tegur dengan lidah. Tak boleh tegur dengan lidah, ya, dengan kalau boleh dengan tangan dia kata tadi. Boleh fal yu'biyadi dengan tangan. Kalau kau ada kuasa, ada dengan tangan. Kalau tak tahu, dengan lidah, dengan nasihat. Kalau dengan lidah pun tak mampu, dengan hati saja, doa saja, ya. Walaupun kita diam, tapi kita doa. Sian, tengah-tengah azan kok bual, bisa katalah, ya. Tengah azan kok bual. Boleh ditarik imannya ini. Allah, jangan dipertikaikan lagi lah, ya. Kadang-kadang ada juga penceramah. Itu hadisnya dhaif kan. Astagfirullah. Ya. Kita nak sampaikan tu fikir dulu tu. Jangan cakap saja. Cakap jauh boleh, cakap jauh. Boleh, ya? Tapi Pak Bian ni ngomong jangan meletek wai. Cakap jauh tu. Minta maaf, ya. Ngomong jangan meletek wai. Kita tafakir qabla kalam. Nak cakap fikir dulu. Nak cakap hadis dhaif ke hadis apa-apalah, fikir dulu, ya. Jadi dengan harapan tak ada perselisihan kita sebagai umat Islam, terutama benda-benda yang baik ini, terutama di akhir zaman. Masya Allah, takut-takutlah ada umat Islam di akhir zaman, walaupun dia ada ilmu tapi suka berselisih faham dalam masalah ilmu. Takut-takut. Saya selalu bincang, ulama seluruh dunia, sudah 2 kali ini adalah diperalatkan oleh Yahudi dan Nasrani. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi kita kena berwaspada, berhati-hati. InsyaAllah mudah-mudahan kita di negeri Johor ni, kita ada mufti, kita ada para alim ulama, jabatan agama. Selamatlah, ahli sunnah wal jamaah. Ayo pertahankan. Jadi sekianlah saja. Kalau ada salah silap mohon dimohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hina bihayatil ulama'il amilina rasyidin. Ya Allah, hidupkanlah kami orang yang berilmu, yang diamalkan ilmunya dan dapat petunjuk Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minna wa minkum taqabbal. Alhamdulillah. Jazakallah.